Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, selamat pagi semua. Ayo. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi kita nak start belajar lah, nak sambung yang minggu lepas. Okay, cikgu share screen. Cikgu harap nampak Apa? Okay, bagus. So kita tengok hari ni kita nak sambung 5.1.2. Yang sebelah ni sebelah dia. Okay, 5.1.2. Komponen utama sistem vertigasi. Okay. Jadi dalam sistem vertigasi ni dia ada 3 komponen yang asas ataupun yang utama, iaitu nampak ni yang warna hijau ni, sumber. Yang kedua medium. Okay, yang ketiga yang ada purple ni alur keluar ataupun outlet nama dia. Okay, ada 3 komponen asas dalam sistem vertigasi, sumber, medium dengan alur keluar outlet. Tapi dia ada juga komponen lain yang digunakan dalam sistem vertigasi komersial. Okey. Jadi kita nak tengok komponen utama yang cikgu cerita tadi. Apa dia sumber? Sumber ni ialah tempat simpanan bekalan nutrien. Kita simpan bekalan nutrien tu sumber. Okey, medium ni pula ialah laluan penyampaian nutrien. Laluan nak sampai nutrien tadi. Dan alur keluar atau outlet ni ialah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okay. Tempat keluarnya nutrien tadi ke tanaman. So ada 3 benda lah. Okay, boleh semua? Boleh. 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 Okay, so kita pergi B pula. Komponen sistem vertigasi komersial. So dalam komponen ni ada 6 benda kita nak belajar. Okay, yang pertama, dia ada tangki nutrien lah. Ni tangki yang warna hitam ni, yang besar. So tangki nutrien ni, apa fungsi dia? Dia nak menakung larutan baja. Okay, so baja yang larut ditakung oleh tangki ni lah. Kemudian pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pam air atau secara tarikan graviti. Okay, jadi diguna pula alat yang kedua, nama dia pam air. Ni sebelah ni kan nampak Okay, 2 jenis pam air ni boleh guna. Okay, pam air ni fungsi dia untuk mengepam larutan baja. So dia pam larutan baja dan juga air dari tangki nutrien. Okay, dia pam daripada tangki ni ke sistem pengairan. Pemilihan jenis pam bergantung kepada keluasan tapak yang kita guna tu. Untuk tanam tanaman tu, tekanan yang diperlukan dan juga bilangan tanaman. Okey, ini cara nak pilih pam lah. Okey, kemudian yang ketiga, set penitis dripper, tube mikro dan nipple. So ada 3 benda ni, set penitis. Okey, kemudian tube mikro, ini set penitis, gambar yang ditunjuk di bawah ni. Ini tube mikro, macam tube ni. Dan satu lagi ialah nipple. Ni nipple. So 3 benda ditunjuk kat sini. Okay, nipple ni akan dimasukkan ke dalam lubang paip yang telah ditebuk. Okay, dia tebuk lubang paip, kemudian dimasukkan nipple ni. Kemudian bahagian tube mikro, yang ni pula tube mikro ni disambung kepada nipple beralur 2. Dan satu bahagian lagi disambungkan pada penitis. So tube mikro, satu sambung dekat nipple, satu lagi sambung dekat penitis. Okay, kemudian set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okay, letakkan dia di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okay, itu yang ketiga. Okay, so kita pergi yang keempat. Komponen penapis nama dia. Penapis. Okay. Tengok ni. Yang antara alat-alat dia penapis.
apa fungsi penapis? Nama penapis. Jadi dia nak tapis. Okay, dia nak tapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan. Iaitu dipasang selepas pam air. Penapis ini perlu dibersihkan selalu supaya pengaliran larutan baja menjadi lancar. So, bersih selalulah. Kita nak tapis apa-apa benda asing yang tak sepatutnya. Okay. Yang kelima, alat pengatur masa, timer. Ini alat dia. Okay. Nama atur masa, jadi ia berfungsi memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. So dia atur dah masa siap-siap. Okay. Pastikan penyaluran larutan baja tadi dilakukan ikut masa dia, kekerapan dan kuantiti yang telah dia tetapkan. Okay, dan yang keenam nama dia paip ladang. Okay, paip ladang. So paip ladang ni dia terdiri daripada paip utama, paip sekunder dan paip tertier. So ada 3 paip lah kat sini. 3 jenis paip. Paip utama, paip sekunder. Sekunder ni yang kedua. Satu lagi paip tertier. Tertier ni paip yang ketiga. Okay, paip utama dengan paip sekunder, yang nombor 1 dengan yang kedua, biasanya saiz dia dalam lingkungan 32 hingga 40 mm. Okay, ini dia punya saiz dia. Paip tertier, paip yang ketiga tadi, dia saiz dia 16 mm hingga 20 mm. Okay. Saiz dia kecil sikit. Dan paip PVC yang sesuai kita guna sebagai paip utama. Okay, dan paip sekunder. So untuk paip utama dan paip sekunder kita guna paip PVC nama dia. Manakala untuk paip tertier kita guna paip poli. Okay. Ini jenis dia. Untuk paip utama dengan paip sekunder kita guna paip PVC. Untuk paip tertier kita guna paip poli nama dia. Dan ketika kita nak buat pemasangan, nak pasang bahan-bahan penyambungan perlu untuk melengkapkan sistem pengairan vertigasi tadi. Kita perlukan bahan-bahan nak sambung. So antara contoh bahan penyambungan seperti gambar dekat bawah ni kita boleh nampak ni. Okay. Okay, kita sambung balik. Bahan penyambungan antaranya yang biasa diguna untuk paip utama dan paip sekunder berbeza dengan penyambungan paip tertier. Okay. So, bahan penyambungan untuk paip sekunder bersaiz besar berbanding dengan bahan penyambungan paip tertier. So, sekunder dia besar lagi, tertier dia kecil sikit. Okay, kita tengok 5.3 gambar ni. Bahan penyambungan paip poli untuk paip utama dan paip sekunder. Okay, ini antaranya dia boleh guna soket sama. Okay. Dia boleh guna siku 90 darjah. Ini T sama orang panggil dan ini injak penahan. Ini antara yang digunakan untuk paip utama dan paip sekunder. Soket sama, siku 90 darjah, T sama dan injak penahan. Okay, untuk tertier, untuk nak sambung ke paip yang tertier ada 3 benda. Sama ada diguna penyambung L, nampak macam bentuk L ni. Penyambung T macam bentuk T. Dan penyambung lurus sebab dia lurus. Okay, ni 3 penyambung. Okay, kita nak info sikit. Paip poli HDPE diperbuat daripada high density polyethylene. Okay, di mana dia tahan karat, elastik dan boleh lentur. Itu paip poli. Okay, habis ya. Kemudian kita nak sambung seterusnya bekalan elektrik. Okay, masing-masing tahu cikgu rasa apa itu bekalan elektrik. Yang ini dia berfungsi membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Dan bekalan elektrik ini sangat penting untuk sistem vertigasi. Okay, itu bekalan elektrik. Kita bekalkan kuasa ke pam air. Kemudian yang perlu ada lagi sumber air. Okay, sumber air yang bersih kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Di mana nilai pH yang sesuai
adalah antara 5.5 hingga 6.5. Ini nilai pH untuk air. 5.5 hingga 6.5. Kualiti air boleh ditentukan dengan menggunakan dua alat, pH meter dan EC meter. Ini nama alat dia untuk menentukan kualiti air. pH meter dan EC meter. Sumber air yang boleh digunakan adalah kita boleh ambil daripada sungai, kolam, tasik atau telaga. Mana-mana sumber air bersih lah. Sungai, kolam, tasik atau telaga. Okey, habis bahagian tu. Kita nak masuk ke C, keperluan asas. Okey. So sebelum Cikgu nak masuk keperluan asas, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada, bagus. Kita sambung. Okay, ini C, keperluan asas. Okay. Keperluan asas yang kita guna dalam sistem fertigasi. Sambungan kita belajar minggu lepas, sistem fertigasi. So ada dua yang diperlu. Yang pertama mesti ada tangki larutan baja. Yang kedua kena ada larutan stok baja. Okay. Dia perlukan dua tangki larutan baja. Dua tangki larutan baja diperlukan untuk menyediakan parti baja fertigasi. Nama dia satu larutan baja stok A, satu lagi larutan baja stok B. So dia perlukan dua. Kalau kita tengok gambar kat bawah ni nampak tak? Ada dua tangki ni. Tangki A, tangki B. Inilah tangki larutan baja. Okay, ada dua tangki. Yang kedua, larutan stok baja. Okay, stok. Maknanya baja fertigasi ada dah dalam bentuk serbuk dan terdiri daripada set A dan set B. Kedua-dua set ini perlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum kita nak gunakan dia. Okay. Kini di atas sebut baja tadi boleh kita dapati dalam bentuk larutan tersedia dijual dalam pasaran. Okay. Ada dalam bentuk serbuk dan ada dalam bentuk larutan dalam ni. Okay, ini contoh penyediaan larutan stok baja. Macam mana nak buat? Kita tengok info dulu. Info kata gunakan EC meter untuk mengetahui kepekatan larutan baja yang sesuai untuk tanaman. Okay, kita guna EC meter nak tahu kepekatan yang macam mana yang sesuai untuk tanaman kita ni. Contohnya kalau kita nak tanam cili pada minggu kedua. Okay, cili nak tanam lada pada minggu kedua. Isi baja ialah 1.2. Kepekatannya ialah 1.2. Pada minggu keempat, isi baja yang kita perlu 1.8. Okey, ini antara contoh dia. So, kena guna EC meter nak tahu pekat atau tidak larutan baja yang kita nak guna kepada tanaman kita. Okey, ini contoh menyediakan larutan stok baja. Okey, 1 liter stok baja A dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki A. Okey, ini contoh saja. So, 1 liter stok baja A kita larutkan dengan 100 liter air dalam tangki A. So dalam tangki ni 1 liter stok baja kita larutkan, kita tambahkan lagi dengan 100 liter air. Masuk dalam tangki A. Okay, B pula 1 liter stok baja B dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki B. Maknanya sama je lah. Ambil 1 liter stok baja campur dengan 100 liter air. Masukkan dalam dua-dua tangki. Kemudian penyediaan larutan baja fertigasi, macam mana kita nak larutkan dia. Kita campurkan parti baja A dan parti baja B ke dalam tangki C yang berisi air mengikut sukatan yang betul. Kacau dengan sebatang kayu. Okay. Kita campur, nampak dia buat ni. Dia ambil sebekah ni, kita campurkan parti A dengan parti B. Buat masuk dalam tangki C ni. Dalam tangki sini dia ada air. Okey. Mengikut sukatan yang betul, kemudian kacaulah guna sebatang kayu dia kata. Okey. Kemudian apa yang berlaku lagi? Okey, habisan tu. Okey. Boleh cara nak sediakan larutan stok baja. Kemudian yang ketiga kita nak tengok media tanaman. Media tanaman apa yang sesuai?
Okey. Ini media tanaman. Minggu lepas pun kita dah belajar, salah satunya ialah kokopit. Siapa ingat kokopit ni apa kita belajar minggu lepas? Ada siapa-siapa ingat kokopit? Tak ingat? Okay, kita ada sebut kokopit. Okey, nombor 3, media tanaman. So, media tanaman yang biasa kita guna dalam sistem fertigasi. Kita boleh guna kokopit. Ni gambar kokopit ni. Kita boleh guna juga sekam padi. Ni sekam padi. Dan kita boleh guna peat moss. Ni peat moss. Ataupun nama lain dia lumut sphagnum. So, 3 benda kita boleh guna. Kokopit, sekam padi dan juga peat moss, lumut sphagnum. Macam mana nak hasilkan sekam padi ni? Nama padi, sekam dia. Okay, dihasilkan daripada biji padi yang sudah kita kisar. Padi tu kita kisar. So, ada 2 jenis sekam padi, iaitu sekam padi bakar dan sekam padi mentah yang tidak dibakar. Okay, mana sekam padi ni kita boleh bakar dia ataupun yang mentah yang kita tak bakar. Okay, ini sekam padi dihasilkan daripada padi yang sudah dikisar. Kalau kokopit, ini yang cikgu tanya tadi, kokopit. Kokopit ni ialah bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Sabut kelapa. Bahan ini mudah reput dan boleh mengekalkan kelembapan serta baik untuk pengudaraan. Okay, lumut-lumut lah. Okay, boleh 3 benda. Media untuk penanaman, kokopit. Bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Sekam padi ni ialah dihasilkan daripada biji padi yang sudah kita kisar. Okay, boleh dalam bentuk bakar ataupun padi mentah yang tidak dibakar. Dan yang ketiga ialah peat moss ataupun lumut sphagnum. Okay, itu media tanaman yang nak kita guna. Ada 3. Okay, yang keempat, biji benih. Sebiji benih ni tahu belaka ni. Okay, biji benih. Pilih biji benih yang baik dan berkualiti. Pastikan biji benih yang kita guna bebas daripada sebarang penyakit. Okay, biji benih daripada benih hybrid boleh diguna kerana ia mudah bercambah dan pertumbuhannya seragam. Jadi disyorkan molek guna biji benih daripada benih hybrid. Okay, kita tengok gambar sebelah. Ini contoh biji benih hybrid yang dah ada di pasaran. Okay, beli je yang dah siap. Kemudian tanam dia. Ini contohnya biji benih cili. Dan ini biji benih tembikai susu. Okey, itu biji benih. Kemudian yang kelima, alat pengukur. Ini kita nak ukur, alat pengukur ada 2 ni, pH, ni pH. Yang ini EC meter. Okay. Alat pengukur digunakan untuk menguji kualiti air pengairan sistem fertigasi. Okay, kita nak ukur kualiti air. Jadi alat yang sesuai ialah pH meter dan EC meter. Okay, pH meter dan EC meter. Okay, apa dia? pH meter dan EC meter tadi. pH meter kita guna untuk mengukur keasidan atau kealian air. Asid ke ataupun alkali air tu. Ini pH meter. Dan nilai pH yang normal bagi air sepatutnya pH 7. Okay, boleh ingat tak? Nilai pH normal ialah pH 7. Okay, pH 7 nilai normal dia. Dan satu lagi EC meter. EC meter guna dia untuk mengukur kepekatan larutan baja.
Okay, pekat atau tidak larutan baja tadi kita guna isi meter. Okay, boleh ada dua alat tadi ya. Satu pH meter, satu lagi isi meter. Okay, ada soalan sebelum kita pergi ke E? Tak ada. Okey, bagus. So, yang baru masuk, kita sekarang telah berada di bahagian E pula. Nak pilih jenis dan variety tanaman. Variety ni kepelbagaian. Okey, pemilihan jenis dan variety tanaman. Dia kata apa? Jenis dan variety tanaman yang baik penting untuk kita dapatkan hasil yang tinggi dan juga yang berkualiti. Jadi kena pastikan kita pilih jenis tanaman dan variety yang sesuai dengan persekitaran kawasan. Okey. Pilihlah yang sesuai dengan persekitaran kawasan kita. Contohnya nak pilih yang macam mana? Tengok dari segi suhu, kelembapan udara dan juga tahap pengurusan. Okey. Dan terdapat banyak variety tanaman hibrid. Tadi pun dia memang showkan kita pilih yang biji benih hibrid tadi ya. So, terdapat banyak variety tanaman hibrid dalam pasaran yang boleh kita pilih. Contohnya kita boleh pilih daripada variety cili, tomato dan juga rock melon. Okay. So, biji benih yang telah kita pilih, kita kena semai dulu. Okay. Contohnya kita beli tadi biji benih hybrid kan. Cili ke, tomato ke, rock melon ke, tembikan susu ke apa. Kita pilih, kemudian kita semai dulu. Yes. Semai dulu biji benih tadi dalam dulang semaian. Sama ada kita semai dalam plastik hitam ataupun polistirena yang ada lubang-lubang tu, plastik yang berlubang-lubang tu kan. Selepas 2 minggu, anak benih ini disedia untuk diubah ke dalam polybag. Okay, semai dulu dalam plastik hitam. Kemudian dalam sampai masa 2 minggu, kita ubah dia masuk dalam polybag. Okey, itu cara nak pilih jenis dan variety tanaman. Okay, E, macam mana nak urus tapak dengan alatan? Pengurusan tapak dan alatan yang kita ada. Yang pertama, pilih tapak dulu. Tapak untuk penanaman hendaklah kita rata supaya aliran air baja ke tanaman adalah sama. So, tapak tu semua kena rata supaya aliran air ke tanaman kita sama je. Kuantiti air baja yang sama ke setiap pokok adalah sangat penting untuk mencapai tumbesaran yang seragam. Okey, itu yang pertama, pilih tapak. Tapak kena rata. Okay, yang kedua, sumber air. Okay, sumber air di mana iaitu tapak untuk penanaman fertigasi memerlukan sumber air yang bersih. Air yang kotor kita tak nak, kita nak air yang bersih. Daripada mana air tu boleh ambil daripada air kolam, tasik, sungai, air mata air pun boleh ataupun air paip. Okay, yang penting dia bersih. Tentukan kualiti air sebelum kita gunakan dan gunakan pH meter. Tadi alat pH meter kita belajar. Gunakan pH meter untuk mengetahui nilai pH air yang akan kita guna. Okay. So, tadi cikgu dah maklum nilai pH yang normal ialah pH 7. Okay. Dan yang ketiga, anggaran kos. Okay. Pentingnya kita buat anggaran kos ni untuk kita kena pasti berapa kos ataupun berapa modal permulaan sebelum kita nak memulakan projek nak tanam fertigasi ni. Jadi kos ini termasuklah kita kira sekali sistem pengairan berapa, nak beli polybag berapa, media tanaman tadi berapa, racun serangga, racun kulat dan juga baja fertigasi. Okey. Buat kiraan belaka kos ni berapa, polybag berapa ratus, media tanaman berapa ratus, kira. Okay, racun serangga, racun kulat dan juga baja fertigasi. Ini anggaran kos. Buat anggaran. Okay, seterusnya G, pengurusan sistem pengairan. Okay, macam mana kita nak urus sistem pengairan?
So ada 3 jenis sistem pengairan. Okay. Yang pertama namanya sistem pengairan percikan. Okay. Boleh ingat ni yang pertama sistem pengairan percikan. Okay. Yang kedua sistem pengairan kabus. Sistem pengairan kabus. Yang ketiga sistem pengairan titis. So ada 3 sistem. Sekejap kita tengok. Okay. Yang pertama sistem pengairan percikan. Kita tengok air yang terpercik tu. Yang kedua sistem pengairan kabus. Yang ketiga sistem pengairan titis. Di mana ketiga-tiga sistem tadi diguna mengikut keperluan penanaman. Okay, faktor penentu pemilihan sistem pengairan bergantung kepada iklim, jenis tanaman tadi, kesesuaian tanah, jenis media tanaman yang kita guna. So ada 4 benda lah. Faktor penentu nak pilih sistem tiga sistem pengairan ni. Tengok yang pertama tengok iklim. Yang kedua jenis tanaman. Yang ketiga kesesuaian tanah kita. Dan yang keempat jenis media tanaman yang kita guna lah. Sama ada kokopit ke, sekam padi ke, pit moss tadi. Nah, sistem pengairan titis. Tadi kan ada antara 3 sistem ni, satu namanya sistem pengairan titis. So, jadi sistem pengairan titis ni, sistem pengairan titis adalah inovasi pertanian yang sesuai digunakan dalam penanaman sistem fertigasi. So antara 3 jenis sistem tadi, pengairan percikan, sistem pengairan kabus dan sistem pengairan titis yang paling sesuai dan merupakan inovasi. Inovasi ni tambah baik. Kepada pertanian dia guna sistem pengairan titis. Okay, boleh? Untuk tanaman sistem fertigasi ni paling sesuai ialah sistem pengairan titis. Inovasi kepada pertanian. Okey, ni gambar yang cikgu cerita. 3 jenis sistem tu. Okay, nampak tak percikan? Ni percikan. Air tu terpercik keluar tu kan. Okay, dipasang je air pun terpercik keluar. Ini percikan. Ini yang macam kabus. Sistem pengairan semburan kabus. Nampak tak macam kabus tu. Dan yang bawah ni sistem pengairan titis. Mana air tu titis keluar. Titik. Tu titis. Okay, kita tengok yang pertama sistem pengairan percikan. Semburan air dilakukan ke udara daripada nozzle dan jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Disembur ke udara daripada nozzle ni, alat-alat dia ni. Dan dia akan jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Semburan air berlaku apabila air kolam, air sungai atau air dari tangki dipam masuk dengan tekanan yang tinggi. Melalui nozzle yang berputar sebanyak 360 darjah. Okey, akan berlaku pengairan percikan apabila air tadi dipam dengan tekanan yang tinggi. Okey, melalui nozzle dan dia akan berputar sebanyak 360 darjah. Semua sekali kena ni. Ini ialah percikan. Okey, sistem pengairan semburan kabus. Okey, nampak macam kabus daripada jauh ni. Sistem ni dia tu sama je seperti sistem pengairan renjis. Sama macam kita renjis. Tetapi jenis nozzle yang diguna lebih halus untuk menghasilkan semburan kabus. Okay, kita tengok percikan tadi nozzle dia besar kan. Tapi untuk kabus ni dia guna nozzle yang kecil sikit. Supaya bila dia keluarkan air tu nampak macam semburan kabus. Okay, sistem ini banyak digunakan untuk tanaman sayuran. Ini semburan kabus. Dan yang ketiga, sistem pengairan titis. Ialah kaedah pengairan air yang dibekalkan secara terus ke zon akar tanaman dengan tekanan yang rendah dan kekerapan yang ditetapkan dengan menggunakan penitis. So, dia guna penitis je. Okay, dia punya tekanan dia rendah. Kemudian sistem ini paling berkesan dia. Okay, kerana penggunaan air yang berlebihan dapat dielakkan. Okay, kalau tadi kita tengok percikan dengan kabus memang nampak air lebih kan, berlebihan. Tapi yang ni
Dia titis je ke dalam tanaman tadi. So, boleh mengelakkan pembaziran air lah. Okey, sebaliknya media tanaman seperti kokopit atau sekam padi digunakan untuk menggantikan tanah. So, kita tak guna tanah lah, kita guna kokopit ke sekam padi ke untuk kita tanam tanaman ni. Okey. So, boleh ni? Boleh beza percikan, kabus dengan titis. Okey. Boleh. Mudah je cikgu rasa. Percikan nampak air keluar percik tu. Kabus nampak alam-alam macam kabus dia jauh. Ini titis. Air tu terus titis masuk ke dalam tanaman. Okay, ada nak tanya tak? Tak ada. Ada. Bagus. Boleh lagi sikit lagi? Boleh. Langkah-langkah nak pasang sistem fertigasi. Ini antara langkah dia. Tengok langkah yang pertama, sediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi. Okay, lakaran kita lakar dulu. Macam mana dia lakar ni. Ini polybag. Ini pipe poly. Disambung pipe poly tu. Ini set penitis. Okay, dia guna set penitis ni. Kemudian disambung dengan T sama bentuk T ni. T sama. Yang ini injap. Yang ini dia guna siku 90 darjah. Okay, yang ini adalah tangki nutrien. So daripada tangki tu disambung. Buatlah lakaran ke tanaman kita. Okay, pemasangan sistem fertigasi perlu merujuk kepada lakaran reka bentuk sistem fertigasi yang telah dibuat lebih awal. Jadi langkah yang pertama, kita kena sediakan lakaran dulu. Kita lakar dulu gambar reka bentuk sistem fertigasi ni. Macam mana kita nak sambung, nak buat dia. Itu langkah yang pertama. Okay, langkah yang kedua, kita potong pipe poly. Pemotongan pipe poly. Kita ukur dan kita potonglah pipe poly tadi ikut ukuran yang kita nak. Pastikan semua pipe poly dipotong ikut ukuran yang tepat. Okay, kalau kita potong tidak ikut ukuran yang tepat, dia jadi payah nak sambung ni. Ikut ukuran yang sebenarnya supaya penyambungan dapat dilakukan dengan mudah. Okey, ini gambar contoh. Contoh gambar yang ni dia ukur, nampak? Dia ukur guna pembaris tu. Kemudian yang ni dia potong. Ukur tanda potong. Okay, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, membuat lubang untuk nipple pada pipe tertier. Okay, buat lubang. Okay, jadi nak buat lubang ni kena guna alat penebuk ni lah. Gunakan alat penebuk ni yang bulat tengah ni. Gunakan alat penebuk untuk membuat lubang bagi memasukkan nipple ke dalam pipe poly. Okay, jarak antara satu lubang dengan lubang seterusnya ialah 30 hingga 45 cm. So kena ada jarak lah. Dan pastikan lubang yang ditebuk tadi selari dan lurus. Okay, supaya tiub mikro pula mudah disambung. So yang pertama buat lubang, nak masukkan nipple. Mesti ada jarak antara lubang-lubang tu. Kemudian kita pastikan lubang yang kita tebuk tadi selari, lurus supaya kita boleh sambung dengan tiub mikro pula. Supaya tiub mikro mudah disambung. Garisan yang terdapat pada pipe poly boleh dijadikan sebagai panduan ketika menebuk lubang tersebut. So buat garisan, so itu panduan kita nak tebuk lubang. Okay, nampak gambar tengah ni? Ini adalah nama dia alat penebuk. Okay, muncung di depan ni digunakan untuk menebuk lubang. Kemudian yang di belakang dia ni digunakan untuk memasukkan nipple. Okay, boleh? Kat belakang. Kat depan nak tebuk lubang, kat belakang kita nak masukkan nipple. Dan ini gambar lah, boleh tengok lah macam mana ditanda jarak. Kemudian dia buat lubang nipple. Okay, langkah yang keempat, penyediaan set penitis. Okay, set penitis ada terdiri daripada 3 benda. Dia panggil nipple, tiub mikro dan penitis. Okay, 3 benda. Dalam set penitis tu ada nipple, tiub mikro dan penitis. Okay, masukkan nipple yang terdapat 2 alur pada satu daripada hujung tiub mikro. Sambungkan hujung yang satu lagi pada penitis. Okay, kita tengok gambar ni. Macam mana dia pasang set penitis ni. Okay, nipple yang ada 2 alur. Okay,
masukkan nipple yang terdapat 2 alur pada satu daripada hujung tiup mikro. So tiup mikro tu dia ada 2 hujung kan. Satu hujung masukkan nipple yang ada 2 alur. Satu lagi sambungkan pada penitis. Jadilah 2 benda. Okay, dan langkah yang kelima, penyambungan pipe tertia pula. Okay, kita nak sambung pipe yang ketiga pada set penitis tertia. Okay, nampak? Dia masih lagi menggunakan alat penebuk ni. Yang belakang ni digunakan untuk memasukkan nipple. Okay, tengok cara tunjuk masuk nipple macam mana tu. Okay. Penyambungan pipe tertia pada set penitis. Set penitis disambungkan pada sub pipe yang ditebuk mengikut jarak yang kita nak. Kemudian nipple dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dengan menggunakan bahagian belakang alat penebuk. Okey, ni sambung Sambung. Okey, dah gambar. Penyambungan pipe tertia pada set penitis. Okey, dan langkah yang keenam, tadi dah sambung pipe tertia, kita sambung pula pipe tertia pada pipe sekunder. Yang ketiga sambung kepada yang kedua. Okay, macam mana penyambungan pipe tertia pada pipe sekunder boleh dilakukan dengan 2 cara. Okay, sekiranya dikata anda mempunyai satu barisan tanaman di dalam polybag. Kemudian penyambungan menggunakan penyambung L diperlukan. Okay, kita ada satu barisan tanaman dalam polybag. So kita sambunglah guna penyambung L. Okay, ini kalau sebaris je tanaman tu. Sebaliknya penyambung T perlu diperlukan untuk penanaman 2 atau lebih barisan tanaman. Okay. Kalau barisan tu direct je dalam polybag, satu baris direct je kita boleh guna penyambung L. Tapi kalau ada 2 atau lebih barisan tanaman, kita sambunglah guna penyambung T. Okay, yang berbentuk T tu. Okay, nak gambar. Yang ni kalau menggunakan penyambung L. Okay. Macam bentuk L tu kita sambung ni. Kalau tanaman yang straight direct je satu barisan. Tapi kalau ada 2, 3, 4 barisan, kita guna penyambung T. Okey, T nampak bentuk T ni. Okey, kalau ada lagi 2 atau lebih barisan. Okey, langkah yang ketujuh, pasang injak penahan pada pipe utama. Okay, injak penahan nama dia. Ini pipe utama, pipe yang asal, yang utama. Pasangkan injak penahan pada pipe utama. Namanya iaitu antara penyambung L dengan penyambung T. Tadi kita ada sambung L dengan T kan. So kita guna injak penahan. Apa dia fungsi injak penahan ni? Dia nak mengawal pengaliran larutan baja ke sub pipe dan seterusnya ke penitis. Okay, nampak dia pasang. Dia guna yang warna kuning ni. Ini namanya injak penahan. Okay, kita pasang dia. Fungsi dia boleh kawal pengaliran larutan baja ke sub pipe. Dan seterusnya ke penitis. Okay, ini gambar dia. Boleh tengok ni macam mana cara dipasang. Okay, langkah yang ke-8, melengkapkan pemasangan pipe tertia. Dah siap-siap, dah pasang semua yang lain. Kita boleh lengkapkan pemasangan pipe tertia, pipe yang ketiga tadi. Okay, kemasan menggunakan penyambung L untuk membentuk sambungan pipe 4 segi atau bentuk L mengikut tapak atau tanah tempat tanaman tersebut diletakkan. Okay, ini kemasan, mana kita kemas, nak bagi comel lagi, kita gunakanlah penyambung L. Okay, penyambung L untuk membentuk lagi sambungan pipe 4 segi atau bentuk L. Okay, mengikut tapak atau tanah tempat tanaman tersebut yang diletakkan tadi. Penyambungan satu baris dibuat kerana ini merupakan satu projek mini sahaja. So mini ni projek yang kecil je lah. Jadi kita sambung menggunakan satu baris sahaja. Ini penyambungan sistem fertigasi yang lengkap. Okay, langkah yang ke-9. Penyambungan saluran air keluar ke pam air dengan tiup luksina dan pipe poli. Okay, macam mana disambung saluran air keluar. Dia nak sambung ke pam air dengan tiup luksina dan juga pipe poli. Okay, sebelum memasukkan pam air ke dalam tangki nutrien, satu penyambungan dibuat pada bahagian saluran air keluar. Okay, sebelum kita nak masukkan pam tu ke dalam tangki,
Kita buat dulu penyambungan pada bahagian saluran air keluar dengan menggunakan tiub Luxina. Okey, boleh Luxina? Okay. Apa fungsi tiub Luxina ni? Untuk menyambungkan paip utama, yang ni paip poli dengan pam air yang mempunyai saluran bersaiz besar. Okay, nampak yang Luxina warna putih tu, Luxina. Okay, penyambungan tiub Luxina pada pam air. Okay, nampak dia sambung ni. Fungsi dia menyambungkan paip utama, yang ni paip poli dengan pam air yang mempunyai saluran yang bersaiz besar. Dan langkah yang ke-10, masukkan pam air ke dalam tangki nutrien. Okay. Masukkan pam air ke dalam tangki nutrien. Okay, mana nampak pam air? Ni pam air ni dia dah masuk ke dalam tangki ni. Yang ini yang disambung ni dia guna paip poli ni. Yang straight ni paip poli. Kemudian yang dibulatkan warna merah ni dia guna siku 90 darjah. Lepas tu dalam tangki tu guna paip poli lagi. Kemudian kat bawah tu ada pam air. Yang dia bulat yang besar yang di bawah tu. Maknanya pam air tu dia dah masukkan ke dalam tangki nutrien ni. Ini pemasangan pam air ke dalam tangki nutrien. Okay. Boleh dia guna paip poli, dia guna paip siku 90 darjah. Kemudian masukkan pam air kat bawah tu. Okay. So ada dua langkah lagi. Langkah yang ke-11, kita nak pasang pam air pada alat pengatur masa, timer. Okay. Nampak dia tunjuk ni, alat pengatur masa ada kat pelak kat sebelah dia tu. Okay, sambungkan soket bekalan elektrik pada alat pengatur masa. Alat ini perlu diprogram mengikut jadual siraman yang diperlukan. Berapa kali nak siram. Bekalan elektrik perlu disambungkan dari alat pengatur masa pada tangki nutrien untuk menggerakkan pam tersebut. Jadi pentingnya kat sini guna elektrik lah. Okay, bila kita pasang, barulah dia akan menggerakkan pam ini. So sebelum dia nak gerakkan pam ini, pasang dulu alat pengatur masa. Okay, boleh? Boleh. Okay, dan last kali. Langkah yang ke-12. Okay, melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki. Okay, last kali. Habis dah ni. Penyambungan sistem pengairan perlu dilengkapkan. Okay, jadi kita kena sambung lah sistem pengairan tadi. Gambar foto 5.18 menunjukkan penyambungan tangki nutrien pada sistem pengairan. Okay, nampak dia tunjuk dia. Yang ni dia guna penyambung T. Penyambung T, kemudian dia guna siku 90 darjah. Okay. Dan yang di bulat-bulat ni, semua ni guna siku 90 darjah untuk disambung ke tangki dia. Okay. Kau nak tanya? Tak ada. Tak ada. Faham laka ni? Minggu depan kita masuk 5.1.3 lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Okey, kita nak lakar reka bentuk baharu. Okey, tak ada nak tanya ni? Tak ada. Okey, kita tutup dulu. Okey, terima kasih bagi yang dapat masuk. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cikgu.